Saya perlu ulang balik tak? Sebab tadi saya tak ikut. Kalau sekarang saya dah ikut, kalau saya nak ulang balik pun boleh, tak ada masalah, supaya nanti hasil rakaman ni untuk saya boleh bagi kepada awak lah. Boleh? Ya, boleh. Okey, baik. Terima kasih Wafi. Okey, baik. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran untuk kelas pada hari ini, terlebih dahululah macam biasa kita akan baca doa penerang hati apa yang kita apa yang saya akan ajar kepada awak, mudah-mudahan difahami dan awak boleh mengaplikasikannya dalam peperiksaan nanti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sta' alaina hikmataka wa ishu alaina min wazaidi rahmatika ya Al-Rahmanin. Wa bi syahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita belajar mudah difahami dalam jangka masa yang panjang, supaya ilmu ni kita boleh praktikkan pada masa yang diperlukan nanti jika kita pelajari semula kepada bidang linguistik. Okey, baik, untuk hari ini saya nak sentuh berkaitan dengan pengenalan fonetik dan juga fonologi. Ianya fonetik dan fonologi juga merupakan antara salah satu orang kata ruang lingkup bidang yang sama dalam terutama memfokuskan kepada linguistik lah. Okey, fonetik dan fonologi adalah bidang kesinambungan. Kalau kita dah belajar fonetik, kena belajar fonologi. Tak boleh bila kita dah belajar fonetik tak belajar fonologi, tak boleh lah macam tu. Bila kita dah belajar fonetik, kena belajar fonologi juga. Kalau dekat universiti, terutama di orang kata di University Science Malaysia, di mana saya juga merupakan bekas alumni daripada USM, di mana waktu zaman saya bila khusus fonetik diambil, fonologi tak perlu ambil. Tapi itu silap tu, sepatutnya kena ambil sebab fonologi adalah kesinambungan daripada khusus fonetik. Sebab itu pentingnya kalau kita kena belajar fonetik, kena juga belajar fonologi. Okey, baik. Kemudian kita tengok kepada definisi fonetik ataupun konseptual. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fonetik? Sebelum kita nak mempelajari sesuatu bidang linguistik, of course terlebih dahulu kita perlu kenal tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan fonetik. Apa sebenarnya yang dimaksudkan konseptual yang dimaksudkan dengan fonetik. Benda ini wajar untuk kita perlu tahu sebelum kita pergi beralih kepada langkah yang seterusnya. Kalau kita tak tahu definisi, kita tak tahu apa sebenarnya fonetik, apa itu fonetik, saya yakin saya boleh bagi jaminan untuk ke langkah yang seterusnya nanti awak tak akan faham apa itu kenapa kita perlu belajar fonetik. Lebih kurang macam itulah. Okey. Okey, pertama sekali awak kena tahu definisi fonetik atau istilah mudahnya konseptual fonetik. Okey, kenapa kita perlu belajar fonetik? Di mana fonetik ialah ilmu bahasa yang seringkali berkait rapat dengan penyebutan kata dan juga lambang yang menunjukkan sebutannya. Maksudnya, apa sebutan yang kita sebut itulah yang dipanggil sebagai fonetik. Okey, nanti kita akan belajar ke, be, te, me. Itu orang kata sebutan yang datang daripada anatomi tubuh badan kita ni. Di mana daripada situlah kita belajar sebutan-sebutan tersebut, kita mengkaji sebutan-sebutan tersebut. Kenapa bunyi sedemikian? Kenapa dan kenapa? Nanti kita akan tengok. Okey, sebab itulah kita perlu belajar. Kenapa kita perlu belajar fonetik? Sebab bila kita belajar fonetik, kita dah tahu, rupanya apa yang aku sebut ni, ini sekian. Kita akan sedar bahawa sebutan kita ni kadang-kadang orang kata berlainan dengan orang lain. Kadang-kadang orang lain contoh bunyi macam seakan-akan, tapi kita sebut lain. Mungkin disebabkan faktor apa? Faktor dialek. Okay, dialek sebab kita akui bahawa Malaysia ni cukup terkenal dengan pelbagaian dialek lah. Okay, kita ada dialek Kelantan, dialek utara dan sebagainya lah.
Okey, jadi orang kata lorat utara, jadi orang kata itu mempengaruhi juga. Mungkin boleh terjadi. Okey, di mana sebutan kita ni mungkin kita ada permasalahan di bahagian autonomi, di bahagian tengkok kita ni lah. Okey, biasanya kalau awak cakap kan, cuba awak cakap, okey, awak pusing ke belah sini, awak cuba cakap perkataan, awak letak dua tangan, awak cakap je apa-apa perkataan, awak terasa tak dekat di bahagian ni sebutan yang perkataan yang awak apa dah yang awak lontarkan, tutulkan. Cuba pegang yang awak punya, okey, cuba pegang yang awak punya, awak cuba pegang kat bahagian ni, awak cuba rasa. Ada tak, Wafi? Ada. Ada kan? Itu okey, itu yang kita sebut sebagai fonetik sebab kita nak mengkaji sebutan. Okey, sebutan yang disebutkan. Okey, fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. Apa-apa bunyi yang dikeluarkan oleh manusia, oleh mulut manusia, di mana itulah yang kita akan kaji. Okey, tertumpu kepada fon. Okey, fon atau bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan, didengar dan juga ditafsirkan. Okey, maksudnya kita memfokuskan kepada bunyi fon. Okey, apa itu fon? Fon, okey, nanti saya akan jelaskan. Atau boleh kita erti kata lain, bunyi-bunyi bahasa dan bagaimana bunyi-bunyi itu dihasilkan. Okey, dan juga didengar untuk kita tafsirkan. Okey, setakat ni untuk definisi fonetik berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham, cikgu. Betul? Betul. Okey, kalau awak faham, okey, saya akan tutup. Okey, saya akan tutup. Okey, apa yang dimaksudkan dengan fonetik? Fonetik ialah ilmu bahasa yang Ilmu bahasa yang ilmu yang bahasa yang kait dengan yang apa? Dengan kata. Yang mengkaji sebutan kata. Okey, good. Alhamdulillah. Okey. Bila awak dah tahu definisi fonetik, awak juga perlu tahu apa itu fonologi. Sebab bidang fonetik dan fonologi adalah kesinambungan bidang dalam linguistik. Okey. Fonologi adalah salah satu cabang ilmu bahasa demi nak mengkaji satu bunyi bahasa yang bermakna itu digunakan secara sistematik untuk membentuk kata atau ujaran. Okey, bidang fonologi ni berlainan sebab fonetik adalah kita nak mengkaji bunyi bahasa. Kalau manakala untuk fonologi pula, ianya adalah cabang ilmu di mana ianya mengkaji bunyi bahasa yang bermakna di mana itu digunakan secara sistematik demi nak membentuk kata atau ujaran. Maksudnya kita nak membentuk sesuatu kata tu ataupun ujaran perkataan tersebut lah. Okey. Kemudian, ianya sememangnya merujuk kepada salah satu cabang linguistik yang sememangnya kita nak meneliti ataupun nak merumuskan, berhuraikan dan juga menjelaskan sistem bunyi bahasa yang berasaskan fungsi dalam sesuatu bahasa. Secara tidak langsung ianya berkait rapat dengan senarai bunyi bahasa mahupun ciri-ciri bunyi yang lebih memfokuskan kepada peraturan khusus yang menjelaskan kepada bunyi-bunyi tersebut berhubung di antara satu sama lain. Okey, cuma dari segi konteks yang boleh saya simpulkan, awak perlu ingat fonologi adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji bunyi bahasa yang bermakna. Okey, mengkaji bunyi bahasa yang bermakna. Ingat, fonologi kaji bunyi bahasa yang bermakna atau boleh kita erti kata lain di mana ianya adalah secara sistematik untuk nak membentuk sesuatu kata atau ujaran lah. Itu yang dimaksudkan dengan fonologi. Manakala kalau fonetik ialah kita nak mengkaji sebutan bahasa. So, kita nak mengkaji sebutan perkataan tersebut.
Okey, setakat ini berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham juga. Ha? Cikgu yang linguistik tu apa cikgu? Linguistik. Hmm. Okey, linguistik adalah bidang cabang ilmu bahasa, okey, cabang ilmu bahasa yang merangkumi bidang fonetik, fonologi, sintaksis, morfologi, pragmatik, psikolinguistik. Itu bidang orang kata linguistik lah. Okey, di mana ianya adalah cabang ilmu bahasa. Di mana semua bidang-bidang ni, okey, cabang yang saya sebut satu persatu ni, semuanya awak dah belajar sewaktu tingkatan 6. Betul tak? Semantik, morfologi, apa lagi? Psikolinguistik, fonologi, fonetik. Betul tak? Awak dah belajar kan? Jadi kalau awak di peringkat universiti sekalipun, kalau awak ambil bidang linguistik, awak akan dipertemukan kembali semula. Sebab itulah kebanyakan ramai orang cakap, bila kita dah masuk tingkatan 6, sebelah kaki kita ni dah melangkah masuk ke alam universiti. Sebab itulah beruntungnya, bertuahnya kita ambil tingkatan 6. Sebab kita dah belajar, kita dah ada ilmu pengetahuan, kita dah ada knowledge. Jadi kita gilaukan balik untuk kita develop sewaktu di universiti. Ini mengkhususkan kepada bidang pendidikan lah. Ini kebanyakan budak-budak pendidikan yang ambil ijazah pendidikan, diorang akan pertemukan balik dengan apa yang dibelajar sewaktu tingkatan 6. Kalau cikgu kadang-kadang kalau kita tak ambil bidang pendidikan tapi kita ambil bidang linguistik saja, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dekat UPM kita ada ijazah sarjana muda linguistik bahasa Melayu. Kita ada juga ijazah sarjana muda linguistik kesusastraan kesusastraan Melayu. Kedua-dua bidang ini juga adalah ruang lingkup dalam sumpun dalam bahasa Melayu jugalah. Okey, setakat ni, adakah berdasarkan penerangan saya, adakah awak faham ataupun tidak? Faham cikgu. Okey, saya akan tutup. Saya macam biasa, sebab saya seringkali bila saya buat ni supaya saya nak menguji awak. Apa yang dimaksudkan dengan fonetik? Wafi. Fonetik ilmu bahasa yang berkait dengan yang mengkaji bunyi, yang mengkaji bunyi, mengkaji bunyi bahasa. Bunyi bahasa. Kalau macam fonologi, apa yang dimaksudkan dengan fonologi? Fonologi ialah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa atau sistematik atau demi nak membentuk perkataan atau ujuan. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, jenis-jenis fonetik. Jenis-jenis fonetik kita akan jumpa 3 jenis ini sahaja dalam fonetik. Kita tak akan jumpa macam-macam. Kita tak akan jumpa 4 ke 5 ke 6 ke 7 ke 8 ke, tak ada. Okey, dalam bidang fonetik 3 sahaja yang kita akan jumpa. Okey, iaitu jenis-jenis fonetik. Okey, yang pertama fonetik artikulasi. Kita akan jumpa fonetik akustik. Kita akan jumpa fonetik auditori. Ketiga-tiga jenis ni kita akan belajar nanti. Saya akan terangkan. Okey? Baik. Fonetik artikulasi. Okey. Ini lambang apa ni? Ni. Lambang apa? Wafi. Yang ada warna hitam, merah, biru ni. Lambang apa? Apa? Ketaksamaan. Apa, Wafi? Ketaksamaan.
bukan ketaksamaan. G-E-T-A, getar. Getaran. Okey, nampak tak ini gelombang ni? Gelombang tu itu maksudnya getaran. Okey, getaran bunyi bahasa. Itu yang dimaksudkan dengan fonetik artikulasi. Okey, baik. Ini antara alat-alat artikulasi, okey, yang di mana dalam alat tersebut sememangnya kita lihat ianya terlibat dalam sistem pernafasan iaitu berkaitan dengan sistem udara yang keluar masuk ke paru-paru. Okey. Di mana orang kata alat artikulasi maksudnya alat artikulasi ni berkait rapat di mana ianya berdasarkan sistem pernafasan kita. Sistem pernafasan kita adalah apa ni? Apa Hidung. ni yang saya tunjuk ni? Hidung. Hidung. Hidung adalah sistem pernafasan kita. Bila kita sebut kadang-kadang ianya sampai ke hidung lah. Okey. Itu merujuk kepada sistem pernafasan kita. Iaitu yang berkaitan dengan sistem udara yang keluar masuk. Okey. Udara akan keluar dan juga udara yang akan masuk. Okey. Melalui ke paru-paru lah, okey, terutama memfokuskan kepada paru-paru. Okey, alat yang terlibat secara langsung dengan proses pengeluaran bunyi bahasa misalnya bahagian-bahagian lidah lah. Okey, nanti kita akan tengok satu persatu. Baik. Okey, secara overall, berdasarkan penerangan saya, pengajaran saya pada hari ini, adakah awak faham ataupun tidak? Faham. Faham? Okey, alhamdulillah.